Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami sekumpulan pelajar daripada subjek Falsafah dan Isu Semasa Seksyen 44 akan membentangkan sedikit sebanyak berkenaan tajuk Kecelaruan Identiti Jantina, Gender Identity Disorder GID dalam kalangan masyarakat Malaysia. Saya Nordina binti Charma, A20 HP 0172. Saya Farha Adiba binti Azlan, nombor kad matrik A20 HP 0042. Saya Nur Khalida binti Lalim, nombor matriks A20 HP 0190. Saya Nur Iza binti Muhammad Yusof dengan nombor matrik A20 HP 0220. Nama saya Ruzaini Rafiuddin Minasmith, nombor matriks A20 HP 0243. Nama saya Nur Ansyikilah binti Azharuddin, nombor matrik saya A20 HP 0159. Pengenalan bagi tajuk kami adalah kecelaruan identiti jantina ataupun GID ini merupakan salah satu penyakit mental yang merujuk kepada konflik dan pertembungan di antara manifestasi gender seseorang dengan jantina biologis semasa lahir. Sebagai contoh, meniru tingkah laku, pemakaian, dan sifat jantina yang berlainan serta menyembunyikan tanda-tanda biologi jantina asal. Seterusnya, GID ini lebih dikenali sebagai gender dysphoria, dan GID ini secara umumnya merangkumi perasaan tidak selesa pada anatomi seksual sendiri dan keinginan mendesak untuk hidup sebagai orang yang bertentangan dengan jantina asal. Mereka ni menolak jantina tetapi masih mengekalkan alat kelamin mereka. Keinginan yang kuat dalam diri mereka untuk menghilangkan sifat-sifat jantina asal, sifat-sifat jantina yang berlainan, menjadi gender berlainan, dilayan sebagai gender yang berlainan, dan mempunyai perasaan serta reaksi tipikal jantina berlainan. Jadi, topik yang dibincangkan ni bukanlah satu perkara yang baru, namun pengetahuan terhadap ilmu ni mungkin masih terbatas dalam rakyat Malaysia serta golongan-golongan yang terlibat atau menghadapinya. Konsep GID ni pula adalah kecelaruan identiti jantina yang ditakrifkan sebagai gangguan yang menunjukkan identiti dan tingkah laku yang berlawanan jenis dan ketidakselesaan berterusan dengan jantina sendiri atau rasa tidak sesuai dengan jantina seks tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ansyikilah binti Azharuddin. Kali ini saya akan membincangkan mengenai teori-teori berkaitan dengan kecelaruan identiti jantina dan juga isu-isu yang berkaitan dengan kes ini. Baiklah, identiti jantina adalah istilah yang merujuk kepada individu yang mengetahui jantina mereka sendiri, iaitu sama ada mereka wanita ataupun lelaki. Yang kedua, istilah identiti jantina juga merujuk kepada definisi sifat diri maskulin dan feminin seseorang itu. Pembangunan jantina ataupun gender development dapat diringkaskan sebagai pandangan biologi iaitu alam, sosialisasi iaitu pengasuhan dan juga kognitif. Gangguan identiti jantina merangkumi unsur-unsur berikut. Yang pertama, identifikasi rentas jantina yang kuat dan berterusan. Ini bukan sekadar keinginan untuk mendapatkan kelebihan budaya dari jenis kelamin yang berbeza. Yang kedua, ketidakselesaan yang berterusan dengan jantina atau rasa tidak sesuai dalam peranan jantina seks asal. Dan yang ketiga, secara klinikal, gangguan identiti jantina ini menunjukkan tekanan atau kemerosotan dalam bidang sosial, pekerjaan ataupun fungsi penting lainnya. Unsur-unsur ini adalah yang menyebabkan berlakunya gangguan kecelaruan identiti jantina ini. Tanda-tanda seseorang itu mempunyai kecelaruan jantina ialah seperti pemakaian silang, di mana seseorang itu suka memakai pakaian yang berlainan jantina, seperti lelaki suka memakai pakaian perempuan dan perempuan suka memakai pakaian lelaki.
Selain itu, cenderung memilih kawan yang berlainan jantina serta bermain permainan jantina yang berlainan. Dan yang terakhir, menyatakan keinginan untuk menjadi jantina yang berlainan. Sekarang kita beralih pula kepada isu-isu yang berkaitan dengan kecelaruan identiti jantina ini. Melalui sumber yang ditulis oleh Muhammad Juzaili bin Muhammad Khamis, State Government of Negeri Sembilan 2014 Civil Appeal number N0149811/2012. Pada tahun 2014, Mahkamah Persekutuan Malaysia membatalkan Undang-Undang Negara Islam yang mengkriminalkan tingkah laku dan penampilan orang awam, iaitu orang yang dikenali sebagai wanita dan lelaki semasa lahir. Mahkamah memutuskan bahawa hak asasi perlembagaan Malaysia membantah undang-undang Islam yang diatur oleh negara. Dan yang ketiga, bukti mengenai gender identity disorder ataupun kecelaruan identiti jantina, plaintiff dan maklumat mengenai JID diberikan kepada mahkamah oleh 2 psikiatri, seorang psikologi dan seorang ahli sosiologi. Melalui sumber yang kedua pula yang ditulis oleh Kishan Tariq pada hari Khamis 17 Julai 2014 pada pukul 4.31 petang. Kes ini berlaku di Putrajaya di mana individu yang dikenal pasti berlainan jantina kerana gender identity disorder tidak berakal. Mahkamah Rayuan di sini mendengar. Mahkamah Rayuan pada hari Khamis mendengar rayuan 3 orang transgender yang ingin agar Seksyen 66 Enactment Jenayah Syariah Negeri Sembilan 1992 dinyatakan sebagai tidak berpelbagai. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Antara cabaran yang dilalui oleh masyarakat kita dalam mendengani JID dalam negara ini ialah kurang didikan moral atau agama. Seterusnya, sosial media iaitu terpengaruh dengan budaya-budaya luar yang tidak baik. Selain itu, kehidupan tanpa batasan yang menyebabkan individu itu bebas untuk bergaul dengan sesiapa sahaja yang tidak mempunyai kecenderungan untuk terpengaruh dengan masalah-masalah sosial seperti perwatakan wanita dan sebaliknya. Seterusnya, keluarga iaitu datang daripada keluarga yang berkelakuan dominan daripada jantina asal lalu memberi pengaruh kepada individu itu sendiri. Seterusnya, kurang perhatian orang tua yang menyebabkan anak-anak bebas melakukan sewenang-wenangnya. Yang terakhir, pengaruh rakan sebaya yang mungkin sudah lama menghidap JID dan ingin mencari seorang yang punya perwatakan sepertinya. Berikut merupakan implikasi-implikasi JID. Yang pertama adalah golongan JID akan mudah terjerumus kepada LGBT. Yang kedua, kesukaran melakukan aktiviti-aktiviti perlembagaan ini kerana kesukaran menentukan jantina yang telah pun diubah. Yang ketiga adalah mempengaruhi persekitaran serta mempengaruhi akhlak generasi masa hadapan. Dan yang keempat adalah menggugat institusi sosial seperti institusi kekeluargaan. Ini kerana golongan JID ini akan menuntut hubungan sesama jenis itu adalah sah di sisi undang-undang. Dan yang terakhir adalah melanggar syariat atau undang-undang Islam dari segi batas pergaulan lelaki dan perempuan. Ini adalah perbezaan JID dan LGBT. JID merupakan salah satu penyakit mental yang merujuk kepada konflik dan pertembungan di antara manifestasi gender seseorang dengan jantina biologi semasa lahir, seperti meniru tingkah laku, pemakaian, dan sifat jantina yang berlainan serta menyembunyikan tanda-tanda biologi jantina asal. Manakala LGBT merupakan singkatan untuk lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan orientasi seksual, keinginan seksual sesama jenis atau kedua-duanya sekali. LGBT tidak semestinya JID, misalnya homoseksual, yaitu hubungan seksual gay masih bersifat fizikal asal lelaki, cuma keinginan seksual sesama jenis. Ini adalah bahagian soal selidik, yaitu soal selidik ini bertujuan untuk mengkaji pengetahuan orang awam mengenai JID serta meninjau kecenderungan sexual responden melalui soal selidik Google Form yang diedarkan melalui platform media sosial seperti aplikasi WhatsApp, Telegram, dan Facebook.
Dan ini adalah keputusan dari soal selidik yang telah dibuat. Keputusan menunjukkan 91.5% daripada responden peka terhadap perkara yang berkaitan JID ini dalam kalangan masyarakat. Manakala 70% responden pernah melihat orang di sekeliling mereka mempunyai unsur-unsur JID ini. 57.7% mengatakan bahawa JID adalah sama dengan LGBTQA. Dan akhir sekali 3.4% mempunyai tanggapan bahawa jantina mereka tidak sesuai dengan diri mereka. Ini adalah poster hasil daripada kumpulan kami yang bertajuk Gender Identity Disorder JID dalam kalangan masyarakat. Dalam poster ini meringkaskan lagi definisi JID, metodologi, unsur-unsur, persoalan mengenai adakah JID tergolong dalam LGBTQA, hasil daripada kajian yang telah kami buat, penyelesaian, kesimpulan kajian serta cabaran dalam menghadapi JID di Malaysia. Di setiap masalah akan ada penyelesaian tertentu. Apa yang boleh dilakukan untuk menyelesaikan masalah JID ini ialah antaranya dengan melarang dan mencegah anak-anak untuk bersikap berlawanan jenis sejak kecil lagi. Kerana ini memainkan peranan yang besar bagi setiap ibu bapa untuk mendidik anak-anak dengan perkara yang benar. Seterusnya ialah kerajaan perlu mengenal pasti individu yang mempunyai ciri-ciri JID ini dengan bekerjasama unit psikologi ataupun kaunseling di peringkat sekolah maupun pengajian tinggi bagi membantu mereka kembali ke fitrah yang betul. Selain itu, masyarakat itu sendiri perlu bersama-sama mencegah dan tidak menyokong mana-mana golongan ini yang berpotensi untuk terjerumus dalam JID ini, walaupun dari segi perniagaan ataupun apa-apa sahaja. Ini kerana untuk mengelakkan golongan ini semakin menguasai golongan-golongan muda pada zaman sekarang yang mudah terpengaruh dengan pelbagai perkara. Penyelesaian terakhir ialah undang-undang di Malaysia haruslah diperketatkan dan haruslah mengambil tindakan terhadap mana-mana golongan yang sengaja bersikap berlawanan jantina. Ini untuk mengelakkan golongan ini semakin berleluasa dan semakin ramai di negara Malaysia ini. Cara rumusan, Gender Identity Disorder iaitu JID ini merupakan suatu perkara yang sudah lama wujud di dunia ini. Namun pendedahannya khususnya dalam kalangan rakyat Malaysia kurang diberi perhatian. Bahkan ada yang beranggapan jika seseorang itu terlibat dengan LGBT, maka dia juga JID yang mana secara amnya tidak benar. Hal ini kerana seseorang yang menghidap JID ini mungkin masih tertarik atau terpikat dengan jantina yang berlawanan dengannya. Namun tidak dapat disangkal juga bahawa kebanyakan orang yang menghidap JID ini juga terlibat dengan LGBT yang mempunyai perkaitan yang rapat. Okey, sekian sahaja pembentangan dari kami sekumpulan berkaitan dengan kecelaruan identiti jantina iaitu JID dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Terima kasih.